bagaimana kita nak seimbangkan kedua-duanya, kerana dalam Islam ada kiranya nasionalisme, semangat anak watan itu ada tempatnya juga. Jadi nak menyeimbangkan kedua-dua ini, macam mana Ustaz? Saya rasa benda ni akan ada perbezaan pendapat lah di antara seseorang dengan seseorang yang lain kan. Even kalau kita tengok kepada tokoh-tokoh reformis ataupun tokoh-tokoh Islam pun ada perbezaan yang sangat besar di antara Muhammad Abduh dengan Jamaluddin Al-Afghani. Ada perbezaan walaupun Muhammad Abduh boleh dikatakan anak murid kepada Jamaluddin Al-Afghani, tapi ada perbezaan di antara mereka berdua yang kita boleh kesan dalam literature mereka. Sebab Jamaluddin Al-Afghani ini adalah seorang yang kalau orang Arab ataupun orang Turki dia sebut Chalabi. Chalabi ni traveller, orang yang berpindah daripada satu tempat ke satu tempat. Maka siapakah beliau, siapakah Jamaluddin Al-Afghani, dia lebih diwarnakan oleh idea yang dia bawa. Manakala identiti dirinya, pengungkapan dia terhadap semangat kenegaraan contohnya, tidak sejelas Muhammad Abduh. Sebab sentimen Jamaluddin Al-Afghani kepada mana? So dia ni Al-Afghani itu dia daripada Afghanistan ke? Tak juga, kalau kita baca dia bukanlah daripada Afghanistan, tapi ada yang mengatakan bahawa dia menggunakan gelaran Al-Afghani itu untuk mewakili entiti dia sebagai seorang Sunni, supaya dia diingati sebagai seorang Sunni. Ada macam-macam lah perbahasan tentang siapa Jamaluddin Al-Afghani, tapi basically-nya dia ni macam saya sikit lah. Apa ni, walaupun lahir di Malaysia kan, walaupun suka terpoyak ikan patin semua, tapi sekejap kat Malaysia, sekejap dekat Finland, lepas tu kat Ireland, kat UK, kat Turki, kat Jordan, entah mata-rata semua. Jadi idea saya tentang apakah itu semangat patriotisme terhadap negara tu boleh berbeza daripada seseorang yang mempunyai attachment yang besar kepada tanah tumpah darahnya seperti Muhammad Abduh. Jadi Muhammad Abduh boleh mengupas tentang bagaimanakah tanggungjawab kita kepada tanah air, bagaimanakah kita harus membangunkan, bagaimanakah semangat Islam dan urubah, ya, semangat Islam dan semangat Arab itu boleh bersatu untuk membentuk satu kekuatan. Dia punya wacana-wacana yang dia bawa itu mengahwinkan di antara idea Islam yang dibawa dan Mesir serta identitinya sebagai anak jati tanah berkenaan, tak macam Jamaluddin Al-Afghani. Jadi pada pandangan saya, dan pandangan saya mungkin banyak dipengaruhi oleh kerana saya merantau ke sana sini, jadi saya rasa ungkapan yang terbaik, ya, untuk menjawab soalan yang Dr. tanya tadi itu adalah ikrar yang diungkapkan oleh anak-anak di sekolah kita kan, di sekolah khalifah rendah dan menengah, iaitu kita melihat diri kita sebagai identiti yang telah ditetapkan oleh pencipta kita, iaitu kita adalah hamba Allah dan kita adalah khalifah. So sebagai seorang khalifah, siapakah kita? Apakah tanggungjawab kita? So dia ada 3 kan. Yang pertama, make yourself good. Yang keduanya, help others become good. Dan yang ketiganya, make or keep the physical world surrounding us good, clean and beautiful, pleasing to Allah SWT. Jadi maksudnya, dengan menghayati diri kita sebagai hamba Allah dan khalifahnya, semasa kita berada di tanah air, kitalah insan terbaik untuk tanah air itu. Kita memikirkan apakah yang terbaik, apakah yang perlu kita sumbangkan. Contohnya, kalau kita ada kat Malaysia, boleh aja kita buat tak endah kan. Ada masalah politik ke, masalah pemimpin sistem pendidikan ke, lantaklah. Yang penting aku ada benda nak makan, aku boleh hidup macam biasa. Buat apa nak serabut fikir? Tapi kerana kita sedar akan tanggungjawab kita persekitaran, macam yang Profesor Naqib Al-Atas kata, kita dilahirkan dalam keadaan berhutang. Ya, sebab masa kita lahir itu Allah dah bagi kita macam-macam benda yang kita tak minta, dan kita membayar hutang kepada Allah itu bukannya dengan membuat sembahan kepada Allah ke apa, tak. Allah minta sikit je untuk kita ibadah kepada dia, tapi yang Allah suruh jadi manusia yang bermanfaat. So bila kita menghayati identiti diri kita sebagai khalifah, maka kitalah Malaysian yang terbaik. Sama ada kita memilih untuk berada di blok A ataupun blok B,
parti A ataupun parti B. Yang sentiasa kita fikirkan ialah bagaimanakah kemudaratan kejahatan boleh dihapuskan, dikurangkan, dan bagaimanakah masyarakat boleh mendapat kebaikan manfaat daripada kerja-kerja yang kita buat. Dan semangat itu transferable. Maksudnya seperti katakanlah ketika saya berada di Malaysia, itu yang saya fikirkan. Dan sekarang ini tempat tinggal saya, langit yang saya junjung, tidak lagi di langit dan bumi yang sama. Saya berada di Republic of Ireland. Maka adakah saya katakan, okeylah, oleh kerana aku bukannya Irish, aku bukannya orang yang lahir dekat sini, kan? Jadi yang penting adalah kepentingan diri aku. So katalah macam kalau saya buka bisnes, saya tak nak orang bayar kebab saya dengan menggunakan kad. Cash only, saya lekat cash only. Bayar cash je. Supaya apa? Supaya transaction jual beli kebab yang saya jual tu tidak direkodkan, supaya saya boleh elak daripada bayar teks. Sebab buat apa nak bayar teks? Kerajaan KP ni, betul, yang penting kita gunakan duit ni untuk kita baik kita katalah bayar zakat, sedekah kat masjid. Ramai orang kat sini fikir macam tu. Dan bagi saya ini adalah akhlak yang buruk. Kan, sesuatu yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang Muslim, kerana seorang Muslim di mana sahaja dia berada, dia harus menjadi manusia yang paling bermanfaat serta la darara wala dirar. Dia tidak boleh memudaratkan dan mencetuskan mudarat. Bila dia membayar cukai, bila dia menguruskan kehidupan dia dengan cara yang baik, maka dari situlah dia mendapat pulangan pendidikan, kesihatan. Bila COVID lockdown, tak boleh nak kerja, restoran kena tutup, kerajaan bagi 200 euro setiap minggu seorang, bekalan asas supaya tak mati kelaparan dekat rumah masa lockdown. Dari mana semua itu datang? Datang daripada cukai yang dibayar ni tadi. Jadi pada pandangan saya, kalau betul caranya, maka memupuk dan menanamkan semangat kekhalifahan, semangat sebagai seorang hamba Allah yang baik dalam diri, ia merupakan asas yang lebih genuine dan lebih luhur serta resilient untuk menghasilkan good citizen, rakyat yang baik, berbanding dengan hanya diwarnakan dengan lagu patriotik, cintakan tanah air. Saya rasa itu lagi rumit nak proses, terutamanya bila politik kita caca merba, ahli-ahli politik kita macam-macam kerenah dan perangai. Semangat nak sambut merdeka pun macam tak berapa nak best sangat kan, sebab macam meraihkan wajah-wajah yang kita menyampah ni je. Kita mungkin fikir macam tu kan. Dan yang merosakkan negara, yang merompak negara, yang menyebabkan huru-hara ni semua adalah orang-orang yang di so-called pemimpin ni. Jadi menyebabkan semangat patriotik, semangat cintakan tanah air itu terjejas akibat tingkah laku orang-orang politik. Bagi saya, kalau semangat cintakan tanah air itu bersandarkan kepada semangat kita sebagai hamba Allah, khalifah Allah SWT, orang politik punya kerja. Saya tidak sedikit pun berkurang rasa mahu melakukan kebaikan kepada sekitar saya, kerana itu adalah kehendak pencipta saya, regardless politician macam mana ke, dan di negara mana sekalipun saya berada. So bagi saya, cintakan tanah air, hubul watan dan juga soal keimanan dan khalifah itu harus seiringan, dan dia tidak boleh berdiri terpisah. Sebab kalau being a Muslim sahaja pun, kita bukannya kita bukannya Superman kan, terapung-apung dia Superman pun akhirnya mendarat jugalah dekat pejabat wartawan dia tu kan. So kita ada bumi yang kita pijak, ada budaya yang kita dokong, ada bangsa yang kita ini DNA-nya, ada bahasa yang kita ungkapnya. Maka kita tidak boleh menjadi Muslim tanpa menjadi Melayu, Cina, India, Malaysian, orang Asia, orang Eropah. Semua tu harus well blended. Yang pentingnya khairukum anfa'ukum linnas kan. Sebaik-baik kamu adalah kamu yang paling bermanfaat kepada manusia. Itu yang harus diutamakan, insya-Allah.